Oh, stay tu. Di mek. Gerah pun gerah tadi. Ini mek rosak. Oh, tengok no. Dah tak dengar ni. Barok ni. Dengar oi. Dah tak dengar. Dengar tak? Oh, lekat. Kak tu. Kak tak? Tak boleh. Dia water tak gerak. Ding ni ambil perak. Right, hidup mana tak ada. Musuk mana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه الكرام الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Ini lekak. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا من علومه والدارين آمين. Bab yang ketiga pada menyatakan zuhud. Bermula bab yang ketiga adalah ia pada menyatakan zuhud. Nih, maka zuhud ni sifat yang dipujikan oleh syarak. Bahkan bukan syarak sahaja yang memujikan, manusia pun puji juga akan mereka yang bersifat dengan zuhud. Apa dia zuhud? Kata musannif, ketahui olehmu, mereka yang menghendaki kemenangan dunia dan akhirat, ketahui apa? Bahawasanya zuhud itu, zuhud ni benci akan dunia. Tu zuhud. Zuhud ni benci akan dunia dan berpaling daripada dunia. Nah, benci pada dunia payah, berpaling pada dunia memang sangat payah. Benarlah sifat zuhud. Benci dunia sikit-sikit tak apalah kita boleh benci. Masalah dunia hak banyak-banyak tu, duit peracarat 50 kok tak apalah benci boleh. 500 kok tu kita nak benci tak boleh. Tu sekerak getah 10 kok kilo boleh benci sungguh. Tak ada pihak motang 10 kok kilo. Cuba nak 100 kilo. Sijik masjid pun tak ada orang. Nah, orang-orang pun tak ada masjid. Kowik pun tak takut dah. Apabila sekerak getah naik sampai 10 ringgit 1 kilo. Tu. Nah, beratan dia tu, harga dia kalau beli mahal, tak ada siapa benci seorang pun. Hak yang jadi manusia tu benci kerana sedikit. Tapi zuhud ni tak. Walaupun dunia tu banyak, hati dia tak suka akan dunia.
Kerana ia palingkan lihatkan dunia ni kotor dan cuma. Dan satu benda yang luwakti. Satu benda yang luwakti yang macam benda cuma, benda kotor. Nah, itu dunia. Sebab tu dia benci. Maka ulama-ulama tasawuf dia membanding oleh ulama-ulama tasawuf bahawa seorang benci dunia ni bagi mereka yang kenal dunia. Nah, macam orang buat roti. Nah, orang yang tak pernah tengok tukang buat roti, dia tengok roti tu cantik tu, masuk pula warna-warna merah, warna hijau. Nah, ada pula manisan dia tu. Maka orang tengok ketika sudah tu memang sedap makan. Banyaklah manusia tu beli. Tapi orang tak beli roti tu pasal apa? Kerana apa tak beli roti? Kerana dia tengok masa tukang roti tu buat. Tukang roti buat, ambil hengoh, boh masuk. Alio toh masuk. Ambil haid lingo, boh masuk. Ambil haid hidung, boh masuk. Alio pula toh. Uli. Maka orang tengok buat roti macam tu, maka orang tu benci pada dunia dan berpaling pada dunia. Itu tu, benci pada roti tu dan berpaling pada roti, tak beli. Walaupun upah dia suruh beli pun dia tak akan beli. Kerana apa? Kerana dia dah tengok, kerana dah lihat akan tukang roti buat roti. Tu, sebab tu dia lagi bencikan roti. Nah, begitu juga kita katanya orang yang masalah dunia ni. Nah, dia tahu kata dunia ni cuma. Dunia ni kotor, maka dia tak akan ambil dunia. Tak sama orang yang tak tahu, orang yang suka dengan dunia, orang yang gembira dengan dunia. Dia tak tahu jalan-jalan dan dunia tu, lalu tu dia ambilkan dunia, dia tak berpaling pada dunia. Apa tengok? Dan berkata setengah ulama, iaitu zuhud itu meninggalkan kesenangan dunia. Dunia ada tapi tinggal kesenangan. Macam mana? Kita ada rumah besar. Nah, besar rumah kita, tapi kita tidur atas tikar saja. Kita tidur mudah-mudah je kita tidur. Bukan tidur memang tempat tidur tu selam pala-pala. Nah, macam lambat tebal. Tilam tu tebal. Tidur, apa udah tidur tu memang tak sengkau tu, tak ada kira balik nak jaga. Tu. Tapi tengok rumah dia besar, semua kemewahan dalam rumah dia memang ada, tapi dia tak nak benda tu. Hanya dia buat itu tu untuk keperluan bagi anak isteri dia ya, tapi dia tak nak. Ada tak begitu? Meninggal kesenangan dunia. Pasal apa? Kerana apakah mereka tu meninggal? Kerana menuntut akan kesenangan akhirat. Kerana menuntut, yakni mencari akan kesenangan akhirat, mereka perlu pada kesenangan di akhirat, lalu tu mereka tinggalkan kesenangan dunia. Kerana apa? Kerana kesenangan dunia ni sementara, kesenangan di akhirat selama-lama, tidak ada masa. Ada pada dunia kalau senang 60 tahun 60 tu. Nah, tak ada orang senang atas dunia 60 tahun, tak ada. Semua orang ada kesusahan. Nak boleh senang pun rambut ni ubang ni. Rambut ni ubang dah habis, dahi nak sampai sekat ni dah. Sampai setengah dah dahi. Nah, Allah Ta'ala tak jadi kesenangan dalam dunia. Tu, siapa dia cari kesenangan dalam dunia, macam cari gutu tak kepala Tok Car ni. Kalau Malaysia tak kepala Tok Sami. Macam cari gutu atas kepala Tok Sami. Pas nak jumpa kesenangan, tak jumpa sama sekali kesenangan atas dunia. Nah, nampak orang tu kesenangan mewahnya kehidupan dia. Nah, duit banyaknya, rumah besar, kereta mewah. Tapi Allah Ta'ala tak bagi kesenangan, ketenangan di atas dunia. Memang ada susah begitulah. Duduk api, kena elektrik, kena bayar. Nah, elektrik kena bayar, naik kereta kena isi minyak. Makan kena makan, berak kena berak. Salah tak berak dah sehari siap. Tak boleh duduk dah. Tu nak senang kot mana. Makan sedap setara mana pun, pakai pakaian mahal setara mana sekalipun, tapi apabila masuk tanah kena pecah semua. Tu.
Dan berkata setengah yang lain, yakni setengah ulama yang lain, menyimpangkan atas qadar yang sangat berhajat. Menyimpangkan atas qadar yang sangat berhajat daripada barang yang diyakinkan akan halnya hal seorang. Qadar tu saja. Mana dia menentukan harta dunia ni untuk qadar berhajat saja. Tak boleh melebih-lebihi. Qadar dia hidup dalam dunia ni untuk sepenuhkan keyakinan dia. Nah, kalau tak ada harta ni, mungkin kemungkinan boleh membawa seorang tu pada kufur pada. Nah, miskin boleh bawa seorang pada kufur. Bukan sebab bagi kufur. Miskin. Nah, tu. Kalau itu menyimpankan, menentukan harta itu atas qadar yang sangat berhajat, yang sangat perlu daripada barang yang diyakinkan akan halnya hal seorang tu. Mana kita nak pergi mana-mana tak payah tupang orang bagi. Nak pergi kat tu ada hak sendiri, nak pergi kat ni ada hak sendiri, tak payah tupang orang. Kalau tupang orang tu macam orang benci pula lama-lama. Nak pergi kat tu penjang, nak pergi kat ni pun penjang, kat ni penjang. Nah, maka bawa pada hati orang tu benci. Nah, tu suka kita tu orang panggil zahid juga macam tu pun. Nah, tu zahid juga macam tu. Dan berkata setengah yang lain, jadi setengah ulama yang lain, meninggalkan menuntut, yakni mencari yang tiada ada hingga habis barang yang ada. Itu meninggalkan menuntut, meninggalkan mencari yang akan perkara yang tiada ada, yakni yang tiada ada di sisinya, di sisi orang. Nak buat begitu tu. Nah, meninggal yang tiada ada, mana meninggal akan perkara yang tiada ada di sisi si orang, hingga habis barang yang ada, barulah dicarikan yang lain. Jadi kalaulah beras masih ada lagi dalam guri, dalam tempat taruh beras tu, ada lagi beras yang simpan, maka tak payah lagi kita carikan yang lain. Biarkan hak tu habis dulu, barulah kita carikan hak lain. Itu kata setengah ulama, itu zahid. Maka ada berbahasa ulama berlain-lainan dah. Kalau kita cadang makanan untuk sehari, untuk seminggu, bahkan kata untuk sebulan, tak apa lagi. Jangan simpan makanan untuk setahun, itu tak boleh, tak masuk dalam zahid. Kalau kita simpan makanan untuk minggu, untuk sebulan, kita makan, beli barang, simpan masuk dalam peti. Dalam peti sejuk tu, masuk dalam peti, simpan kat tu untuk makan sebulan. Okey, hak tu dikata masuk dalam zahid lagi. Ada bahasa ulama itu gitulah. Tapi hak yang cantiknya, ada hari ni makan hari ni, hari esok fikir lain pula. Abang cadang untuk sehari. Bukan cadang untuk 2 hari. Maka kalau cadang 2 hari, 3 hari itu kurang sikit. Ni sebuah zahid. Zahid ni kena ajar ni. Kena ajar zahid. Nanti ujian Allah SWT, kita tak ada makanan, nanti gaduh lah. Macam sekarang ni. Sekarang ni ujian tu kita nampak dah. Nampak dah asap-asap. Nampak dah silu-silu. Nampak dah siring-siring. Siring-siring macam mana? Mari ke penyakit. Datang ke penyakit, maka apabila penyakit itu banyak, orang tak keluar kerja, orang tak keluar ke ladang, tak keluar menanam, esok makanan habis. Makanan habis tu. Tu teruk. Tengah-tengah makanan habis tu, dajjal turun. Tu habis. Kupur habis buat kita. Karena kita beriman dengan Allah dan Rasul sekarang ni pasal makanan ada, minuman ada. Satu hari minuman tak ada, makanan pun tak ada, orang yang mengikutkan kita tu tukarkan agama. Tukar kita ni. Muka iman kita, iman tak gerak dah. Iman dah kayu bagi. Menutup, meninggal hingga habis barang yang ada, barulah dia tutup carikan yang lain. Dan bahawa zahid itu satu kelakuan hati, satu sifat yang ada dalam hati
yang dipuji oleh syarak Allah Ta'ala puji, Rasul pun puji. Yang mesababkan ia zahid itu akan kasih Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kasih orang yang zahid. Dan sekalian manusia pun kasih juga akan orang yang bersifat dengan dia dengan zuhud. Nah, kalau kita duduk kat rumah, duduk kat kampung, duduk kat mana, kat pondok, tempat belajar, kita tinggalkan minta pada orang kasih kita. Kalau selalu kita minta kat orang kan, orang tak kasih dia. Nampak kita pergi rumah dia, nampak marilah. Minta gapo pula ni. Bawang tak ada ke? Minta semua yang ada tu. Nah. Tak payah minta, tinggal minta. Tinggal sama sekali kita minta pada orang. Sebab tu ada hadis. Dia lagi akan datang sebut hadis ni. Pasal apa? Boleh kata zuhud itu Allah Ta'ala kasih, dan sekalian manusia pun akan kasihkan dia. Orang bersifat dengan zuhud ni kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, izhad fid dunya yuhibbakallahu wazhad fima fi aidin nasi yuhibbakan nasu. Tu izhad fid dunya, zahidlah oleh kamu. Izhad fid dunya artinya zahid olehmu pada dunia. Maka kita kena faham zuhud. Zuhud olehmu pada dunia. Apa zuhud? Macam dia bagi makna tadi. Bagi makna tadi, zuhud tu makna benci akan dunia, berpaling pada dunia. Tu, benci pada dunia, berpaling pada dunia. Sekasih akan dikau oleh Allah Ta'ala. Satu. Dan kalau kita pakai zuhud dengan makna ambil dunia qadar berhajat untuk kehidupan kita hari-hari. Tak apa juga makna gitu. Bagi zuhud juga tu. Ambil qadar tu saja. Tak payah melebih-lebihi. Tu. Sekasih akan dikau oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kasih orang berzuhud. Dan zuhud olehmu pada barang yang di tangan manusia. Apa dia barang tangan manusia? Bayan pada kata barang yang di tangan manusia daripada dunia. Barang yang ada dalam manusia, dunia yang ada pada tangan manusia, pada rentahan manusia, zuhudkanlah. Tak payah kita minta. Tak payah kita nak. Tu. Apabila zuhud barang yang ada tangan manusia, kita tak minta, kita tak ambil, kasih akan dikau oleh manusia. Manusia kasihkan kita. Kalau dia bagi, kita ambil. Kalau kita nak pergi mintakan dia, tak lah. Minta untuk peribadi hak kita. Itu tak payah minta lah. Kalau untuk agama boleh, macam minta sumbangan, minta khairat, minta tu minta ni, tu tak apa, kerana permintaan tu boleh pahala pula tu. Kerana itu permintaan buat sumbangan, buat khairat, buat meninggikan agama Allah. Hak minta masuk kocek, masuk poket baju, hak minta masuk mulut kita sendiri tu, itu tak payah minta lah, diam sajalah. Kerana benda tu bawa kepada orang tu benci. Orang tu benci tu. Tapi kalau kita tak minta, orang kasih pula. Tu. Kita bandingannya, bandingan orang mengajar. Orang mengajar je minta gaji dengan orang mengajar tak minta gaji. Di antara dua-dua ni, kalau kita tilik zuhirnya, orang yang minta gaji itulah akan dapat pitih banyak pasal dia minta. Dia tentukan pitih dia. Sebulan dia akan dapat 1,000 Malaysia, 1,500 ke, 2,000 ke sebulan. Pasal dia buat tentukan, dia minta. Tapi kalau sebaliknya tak ada minta, tak ada tentu, ikutlah orang bagi banyak pun. Hanya kerjaan dia tu mengajar je. Kerjaan dia tu royak agama bagi ke orang, tak ada tentu, ikutlah orang nak bagi, ya ambil, tak bagi pun tak ada apa-apa. Kalau hati kita bergantung begitu tu, bahkannya dapat pitih banyak pada kita minta lagi. Banyak lagi. Gaji tiap bulan orang duk mengajar tu 7,000 baht.
7,000 baht ni kalau kira Malaysia ni tak sampai 1,000. 900 lebih-lebih. Kira duit Malaysia 900 lebih-lebih. Nah, sinilah, kat sana banyak, kat sana. Dia tak harga sini. Tapi kalau lah orang tu tak ada minta, dia mengajar, kita tak ada minta, tak ada tentukan banyak mana, gaji tak ada tu, hanya mengajar semata-mata mengajar, maka orang ni akan dapat lebih pada tu lagi. Bukan sekadar 1,000, 2,000, bukan sekadar tu, bahkan lebih pada tu lagi. Ni tengok pelik. Nah, kalau kita minta, oh tak boleh, tak banyak. Tapi kalau kita tak minta, banyak pula boleh. Ni kemurahan. Kenapa? Kerana orang tu suka bagi cuma tu. Orang bagi tu macam-macam orang bagi. Sebab tu simpan hati kita biar baik. Apabila Allah Ta'ala letakkan kita suruh mengajar, tak payah tetua pitih nyok mana tak ayah. Tapi kalau bagi sikit dah sagi lah isak tu. Tu. Nah, tahu ke gitu. Orang tak lagi pergilah kerja kita. Allah Ta'ala akan hantar benda banyak lagi lepas pada tu. Tak seka-seka. Hari ni kita mengajar tak dapat pitih. Duduk hari bila masuk, Allah tak hantar hamba dia mari bagi pula. Ni banyak tu nak bui, limpah kurnia Allah Ta'ala. Tapi kalau kita tentukan gaji tentukan gaji sekian, orang ni tak dapat lebih sekadar tu. Kalau 7,000 baht, 7,000 baht. Kalau RM1,000 tu tak tambah dah. Tapi kalau dia tak minta gaji, lebih pada tu lagi. Ni. Tu tanda orang zahid dengan tak zahid. Dunia pun boleh nampak dah dengan mata tu. Adalah zuhud itu terjadi ia zuhud kerana ilmu. Tak boleh jadikan zuhud dalam hati kita kerana ilmu, kerana mengetahui. Pasal apa? Kerana firman Allah Ta'ala, bukan kerana sabda tu. Tengok akal 2 tu, suratul Qasas ayat rakam 80. Kalau itu ayat surah Qasas ni bukan sabda Nabi, mana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala alladhina utul ilma wailakum thawabullahi khairun liman amana wa amila salihah. Artinya, dan berkata oleh mereka yang diberikan akan ilmu. Orang yang diberikan ilmu ni, dia kata macam mana? Kata macam ni, celaka kamu, bermula pahala Allah Ta'ala lebih baik bagi mereka yang beriman dan yang beramal ia mereka akan amal yang soleh. Celaka kamu kalau kamu guna agama, gunakan ilmu kamu untuk nak cari makan, untuk nak cari kesenangan dalam kehidupan kamu, maka celakalah kamu. Pasal apa? Kasa pahala Allah Ta'ala lebih baik bagi mereka beriman, pahala tu. Dan yang beramal ia mereka yang beriman akan amal yang soleh. Lebih baik daripada barang yang diberikan akan korun di dalam dunia ini. Apa barang diberikan korun? Daripada harta-harta. Korun ni dikatakan dia orang yang kaya. Ia ada pada masa Nabi Musa AS. Nabi Musa dia ni ada pada masa Nabi Musa AS. Dia orang pandai, orang alim juga dia ni. Orang pandai juga, orang miskin. Cari pagi sehari-hari makan satu kali sehari. Tapi satu kali jumpa dengan Nabi Musa AS, dia minta Nabi Musa AS doakan supaya dapat kaya. Dengan ringkas ceritanya, maka Nabi Musa AS doa bagi dia untuk dapat kekayaan, serta Nabi Musa ajarkan dia ilmu pandai buat emas. Setelah dia pandai buat emas sendiri, dia buat, dia jual, dia pakar semua tu, akhir sekali dia engkarkan Rasul, engkarkan Nabi Isa. Orang minta zakat tak bagi. Aku kerja letih-letih nak minta zakat, nak minta sedekah, nak minta khairat. Dan pulaknya dia bagi berhutang kepada orang pula, dia ambil riba pula. Tu korun. Dia hipung harta dia, banyak harta dia, sehingga anak kunci dia saja
anak kunci yang anak kunci gedang harta dia tu. Nah, muatan untuk 50 ekor. Nah, anak kunci bukan muat harta, tak muat anak kunci saja, 50 ekor unta. Kalau tak silap, kalau silap tak kena. Lama dah ayat cerita je. Tu korong. Maknanya nak pergi mana-mana tu, dia bawa anak kunci je lah. Harta simpan kat gedang dia, kat rongang dia tu. Anak kunci 50 ekor unta joboh dalam keduk, dalam keduk unta pergi mana-mana. Nah, lepas tu kota dia buat dengan emas semua. Tu korong. Tapi yang ingkarkan Nabi Musa AS minta zakat, dia tak bagi. Minta sedekah je hasil. Tak bagi sedekah, tak bagi apa. Duk simpan gitu pitih dia. Nah, akhir sekali. Nah, tu sampai sekarang ini masih lagi bombing tu duk telamkan. Bombing tu tenggelamkan korong. Bombing tu kelam. Ni, apabila bombing tu tenggelam dia dalam bombing tu. Apabila dia tenggelam dalam bombing tu, sampai kat ni dah baru dia nak beriman dengan Rasul, baru nak bagi zakat. Tapi ketika tu tak diterimakan. Siapa ni dah? Baru nak bayar zakat, baru nak bagi sedekah, baru nak bagi sumbangan. Tapi Allah Ta'ala tak terima dah habis. Hingga sekarang lah ni pun ditelamkan oleh bombing korun kerana sangat kasih pada dunia. Sampai sekarang ini pun bombing masih telang lagi, kata ulama. Bombing masih telang lagi, sikit. Tu korun, masyhur lah korun ni. Orang kaya, tapi kupik dah kedekut. Tu. Telah menerangkan Allah Ta'ala di dalam ayat ini, ayat yang tersebut, wa qala allazina utul ilm. Nah, bahawasanya zuhud itu setengah daripada faedah bagi ilmu. Nah, zuhud ni setengah dah faedah bagi ilmu. Itu dia. Dan ketahui olehmu bahawa zuhud itu beberapa pangkat. Ni pangkat dia ada banyak zuhud. Maka kalaulah kita adalah pangkat yang tersebut yang lagi ke datang ni, maka kita dipanggilkan orang zuhud. Apa? Pertama, pangkat yang pertama, bahawa zuhud ia seorang pada ketika hati seorang cenderung kepada dunia. Hati dia nak mutu, hati dia nak kereta, tapi dia boleh break, tak ambil mutu, tak ambil kereta. Tu orang kata boleh tahan hati dia tu. Zuhud pada ketika hatinya cenderung kepada dunia. Hati yang condong nak pada dunia, tapi dia boleh tahan, boleh sekat, boleh menahan, boleh tersekat hati dia ni. Dia tak nak. Tu. Tetapi bahkan bersungguh-sungguh ia seorang itu pada melawan akan hati seorang. Tu. Dia bersungguh-sungguh lawan hati, tak ada ambil benda tu. Benda yang nak tu, mutu ke masalah, handphone ke masalah, rosak tu lah. Tu. Nah, dia tak ambil. Hati dia nak tapi tak ambil. Hati dia lawan, tak ambil benda tu. Kata dia, pangkat ini bukan zuhud. Tak zuhud lagi dah kata pun. Hati kita tahan, tak nak pada benda dunia ni. Pangkat ini, pangkat yang pertama tu bukan zuhud lagi. Masya Allah. Kita tahan cekak dah tu. Sok-sok habis dah tahan, tak nak benda ni. Lawan dengan dia. Nah, itu bukan lagi zuhud. Tetapi yang ni bahkan permulaan bagi zuhud sahaja. Mula-mula duk berjalan zuhud, koda tu. Hati kita nak semua. Bagaimana tak boleh? Duit tak ada. Cuba pitih ada tengok. Nah, masa ni duk kira dah. Koda duit ada. Kalau orang perempuan kan, dia nak emas, mari, counter. Dia bilang kan tu. Kalau duit tak ada, dia bilang dah. Boleh duit dekat? Bang. Bang. Buat counter, bang. Limari cantik ke bang? Ada apa dah, ada duit. Kalau duit tak ada zuhud pun tu, baru duit ada habis guna. Betah sangat ya. Nah, mula-mula kita tak ada pitih, kita tahan tu, itu bukan zuhud lagi, hanya pangkat pertama. Permulaan bagi zuhud je tu. Tu pangkat pertama. Tu.
Pangkat yang kedua, bahawa liar hati seorang pada dunia. Tak ada nak dunia. Tengok dunia macam tengok tanah ko. Tu liar hati pada dunia. Orang nak motor, nak kereta comel-comel, hati dia tak ada rasa apa. Tu liar hati, tak ada nak sikit habuk. Kenapa? Dia balik tengoknya supaya macam tanah. Sini panggil tanah ko. Tanah ko ni tanah tak pakai kerja apa. Tanah toko tu. Tanah yang bertoko-toko tu panggil tanah ko. Sini tanah ko panggil. Maka tanah tu tak boleh nak nanam, tak boleh. Nak buat tu buat ni pun tak boleh. Tu dia. Macam tu saja ia tilik pada dunia ni. Tu pakat yang kedua. Dan tiada cenderung ia seorang kepada dunia. Hati dia pun tak ada nak pada dunia. Tengok tu tak ada, tu dah. Hati tak ada, hamak mula tak ada cenderung dah. Hati pula tak ada rasa nak, tu tak cenderung. Hati pula tu tak ada cenderung, tak ada rasa nak. Nanti aku duit ada apa aku beli. Kalau tak perlu tak ada, alhamdulillah, sabar. Tak. Sama ada ya pitih ada, pitih tak ada pun sama ya bagi dia. Tak ada nak pada dunia. Hati tak ada conang mula dah. Tu. Pasal apa? Boleh kata dia hati dia liar pada dunia, dan pula hati dia tak conang pada dunia. Dan dia cenderung ia seorang, yakni hati seorang. Dan dia cenderung ia seorang, yakni hati seorang tu kepada dunia. Hati tak ada conang pada dunia, tak ada nak, tak ada kehendak pada dunia. Pasal apa boleh begitunya? Kerana mengetahui ia seorang akan bahawasanya tiada besa menghimpun akan dunia dan akhirat. Dia tak penuh. Kalau dia tahu tiada bisa, bahawa tiada bisa menghimpunkan dunia dan akhirat. Tak besa sama sekali, tak besa, tak pernah. Dunia dengan akhirat ni nak himpun sekali itu tak ada pernah himpun. Kalau kamu kan ambil dunia, akhirat kamu tak dapat. Dunia ni ambil serba-serbi hingga amal pun tak ada buat. Kalau ambil akhirat, dunia tak dapat pula. Maka Nabi kata, mau ambillah yang kekal daripada yang binasa. Apa yang kekal? Iaitu akhirat. Apa yang binasa? Iaitu dunia. Berapa orang saja ambil akhirat, tinggal dunia. Tak ada banyak orang kali. Hak belajar agama tu berapa orang? Ya, tak ramai. Dia banyak sekali belajar dunia. Nabi kita tak pernah hajar kepada sahabat akan ilmu dunia. Tapi kita ni mula dibangun tidur hingga sampai tidur fikir dunia tak ada habis-habis. Bahkan belajar kita pun banyak pada pihak dunia. Apa hati kita tak condong pada dunia. Hingga kita tak tahu hukum jual beli macam mana, hukum hebah-mehebah macam mana, hukum sewa menyewa macam mana, nak buat keruban macam mana. Maka semua tu bergantungkan dengan ilmu saja. Ilmu apa? Ilmu agama. Tapi dengan sahabat orang tak mengaji, ada ilmu agama, semua amal mereka suka, tapi mereka buat tak kena. Mana ke amal mereka nak jadi sah, nak jadi pakainya. Itulah akhir zaman, banyak orang buat amal, tetapi sikit orang belajar. Ingat baik tu. Ni dia. Maka murah hatinya hati seorang dengan meninggal dunia itu. Murah hati tinggalkan dunia. Tiada kerana mengetahui ia seorang akan masuk akhirat itu lebih baik daripada dunia. Tu. Dengan sahabat dia tahu dah bahawasanya dunia dengan akhirat tak boleh menghimpun. Tak berasa menghimpun dua ni. Kalau kita ambil dunia, akhirat tinggal. Kalau kita ambil akhirat, dunia tak dapat, tinggal juga.
tak beso. Tu, tak beso. Tiada beso, tiada pernah himpun dua-dua ni. Kata satu masa nak himpun dunia akhirat tak ada. Kalau ambil dunia, akhirat lari. Kalau ambil akhirat, dunia lari. Tu dia, dunia lari. Lalu itulah maka murah hatinya, hati seorang dengan meninggalkan dunia itu. Dengan sabar dia tahukan ilmu. Ilmu dia tahu kata dua-dua ni tak boleh menghimpun. Pasal apakah murah hati? Bukan murah tu, mudah tu. La'alla zahira, mudah hatinya. Maka mudah hatinya, hati seorang dengan meninggalkan dunia itu. Mudah hati tinggal dunia. Pasal apa mudah? Kerana mengetahui ia seorang akan bahwasanya akhirat itu lebih baik daripada dunia. Tu. Bandingnya seperti murah hati. Cakap dengan murah ni dia. Murah hati mereka yang membeli akan permata yang indah yang dengan RM1. Seperti murah hati mereka yang membeli akan permata yang indah dengan RM1. Murah hati, ini mudah hati. Gitulah murah hati, jadi mudah hati. Buat gitu. Mereka yang membeli akan permata yang indah, yang cantik, membeli dengan RM1. RM1 ni kalau sekarang ni 7 baht setengah. Nah, 7 baht setengah. Tu. Sekalipun kasih ia seorang akan wang yang RM1 itu, walaupun dia tu sangat kasih akan wang ni duit, akan wang, akan duit dan pitih yang RM1 itu, walaupun begitu dia kasih sekalipun, dia sanggup beli. Hati dia mudah beli akan permata tadi. Dan itu zahid yang lebih rendah lagi macam tu. Nah, zahid yang kedua, dan itu zahid, yang ni pangkat yang kedua ni, yang lebih rendah, hak paling rendah sekali. Insya-Allah lebih rendah lagi hak ni. Tak nak pada dunia, hati tak condang pada dunia, kerana tahu dah ke dunia macam-macam, itu pun yang rendah lagi. Hak tinggi macam mana Dan pangkat yang ketiga, pangkat zuhud yang ketiga, bahawa tiada cenderung hatinya, hati seorang kepada dunia, dan tiada liar daripada dunia. Ni hak sungguh. Hak tadi, hak pangkat yang kedua tu, hati dia tak ada dunia, patah hati dia tak condang pada dunia, moga dia tak ada dunia, tu liar hati ada dunia. Dunia dia tak ambil mula lagi. Tak ada kereta, tak ada rumah, duduk basah kecil-kecil gitu ya. Motor pun tak ada, jalan kaki ya. Tak ada ambil mula dunia. Patut hati dia tak ada gantung dengan dunia. Itu zahid, zuhud yang paling rendah sekali. Kenapa boleh kata rendah? Kerana dia tak ada sekarang. Zuhud sungguh. Dia mau zuhud sungguh. Zuhud sungguh pasalnya tak ada sekarang. Kereta pun tak ada, rumah pun tak ada, motor garik pun tak ada. Tak ada sekarang. Kau panggil zuhud sungguh begitu. Sebab itulah syarak kata itu zuhud yang paling rendah. Hak paling tinggi yang ketiga ni. Ni paling tinggi yang ketiga. Kerana hati bahawa tiada cenderung hati dia seorang pada dunia. Hati dia tak ada nak pada dunia. Hati dia tak ada condang pada dunia. Ada mutu, ada condang dunia, dan tiada lihat pada dunia. Dia tak lari pada dunia. Ada mutu, ada kereta, ada kebun, ada rumah, ada laka harta dunia atas diri dia. Tapi satu hati dia jaga, hati dia tak ada condang pada harta dunia tu. Bukan sebab ada harta, ada rumah besar, ada mutu kereta, membawa dia tinggal ke amalan akhirat, tak. Ni weh. Bahkan adanya dunia dan tiadanya dunia tu bersamaan keduanya. Ada dengan tiada. Pada sisi seorang, seolah-olah kita panggilnya
tahik dengan mah tu sama ya. Nah, gitu. Tu zuhud sungguh ti. Tengok mah biasa ya. Tengok tahik biasa juga. Bisa tahik dengan mah tu dah deh. Tahik dia lari. Tanah dengan mah. Tanah ko tu lah. Tanah bulat. Tanah yang bulat dia ada harga besar-besar ni dia. Dengan mah toko besar ni. Di sisi dia sama ya. Bukan tu tengok tanah yang besar ni dia ambil lempar. Ataupun mah dia ambil taruh. Bukan. Di sisi dia sama ya dua ni. Orang panggil tanah ko dengan mah tu dibilang sama bagi dia. Tak ada harga sikit abuk. Ada tapi hati tak digantungkan pada perkara yang ada dalam diri dia. Itu orang panggil pangkat yang ketiga. Ada. Dan adalah harta benda pada sisi seorang. Ada tu dan penderaan Allah Ta'ala. Ada. Dan adalah harta benda pada sisinya seorang tu seperti air tu khabar. Khabar adalah. Dan adalah harta benda pada sisi itu seperti air, adalah ia seperti air. Air sikit lah. Dan pendaharaan Allah Ta'ala tu seperti laut, adalah ia seperti laut. Harta benda yang ada dia tu bandingan macam air. Adapun pendaharaan harta yang ada di sisi Allah Ta'ala tu bandingan macam laut. Nah, sebab tu maka tiada berpaling hati seorang kepada dunia. Tak ada nak pada dunia. Benar ada tapi hati tak gantung. Ni payah ni. Ada pun tadi benar tak ada. Hati tak ada gantung. Kena baru je tak ada. Sebab tu kata hak tu zuhud yang paling rendah. Hak yang paling tinggi yang tiga ni. Harta ada, akan tetapi hati dia tak gantung kepada harta. Bila masa agama perlu pada dia, agama perlu pada dia, nak pada dia, dia boleh tinggalkan dunia tu. Tak ada sakut paut pun. Tu zuhud yang hakiki. Nah, ni payah ni. Ni payah nombor satu. Maka dia berpaling hati seorang kepada dunia. Pasal apa? Kerana gemar. Bukan yang paling pada dunia tu kerana gemar tu tak, atau kerana liar. Nah, yang palingkan pada dunia apa? Ia tak ada nak pada dunia tu bukan kerana ia sangat gemar dunia, dia tak nak dunia tak. Dan bukan liar tak ada nak pada dunia, bukan juga. Tu. Bahkan yang berpaling tu kerana Allah Ta'ala. Gitu saja. Bukan yang hati tak ada nak dunia, kerana hati suka dunia, dia paling dunia tak nak tu. Dia tak paling ke dunia kerana gemar atau kerana liar. Hanya dunia bagi dia tu sama saja. Ada dengan tak ada tu sama bagi dia. Bukan kata ada tu alhamdulillah besar bunyi. Tiba-tiba tak ada tu. Bunyi Allah belah. Kau boleh duit banyak. Alhamdulillah duit banyak. Baru boleh pitih sikit. Bukan. Sama je bagi dia. Ni dia. Ni dah zahid paling tinggi sekali ni. Tapi itu kita belajar zahid ni lah. Zahid ni. Kalau harta tak ada, hati kita zahid, bermakna itu betul dengan kehendak zahid tu. Zahid zuhir pada zuhir. Ada pun yang nak zahid hakiki. Zahid yang hakiki, harta kita ada, anak kita ada, rumah kita ada, motor kita ada, kereta kita ada, tapi hati kita sama yang tak gantung pada benda tu. Tu yang paling besar sekali. Dan bermula ini zahid, yakni zahid yang ketiga ni. Dan bermula ini zuhud, yakni zuhud yang ketiga ni yang lebih sempurna. Hak ni dah yang paling sempurna. Yang paling sempurna bagi seperti kita tak ada handphone tapi kita tak ada gantung hati kita dengan handphone. Ada gitu ya. Ada terosap, sini panggil terosap, kat sana panggil handphone. Ada terosap, tak ada bergantung dengan terosap. Bukan tu siapa tak ada terosap demam, sakit, kena masuk hospital. Masuk ICU dia ni. Buat apa? Gila dah terosap. Tapi ada gila game ada ni, gila game.
main game. Kesuk mati dengan sebab main game. Dek dia gitu. Masya-Allah, takut dunia lah ni weh. Orang gila orang benda apa itu. Enggak main dek. Main game dek dia gitu. Namanya dia singgah bagi. Dia kocok. Singgah. Na'udzubillah min zalik. Serius budak lah ni. Budak-budak lah ni yang tak pandai. Dia tahu kata nak main gitu ya. Sedang moleknya learning ni. Sekarang ini masa-masa apa? Masa COVID-19. Orang tak pergi ke mana-mana. Duduk kat rumah tak ada apa dah. Ada handphone still ni. Tak ada. Tidur tak tidur dah. Ni, lama-lama main macam tu akhir dia kepala je gitu. Wah mari berubah. Buatlah nak berubah ya ambil tapak lipas atas dia sore. Tu ubah ya. Nah. Kalau mari pas cari ko apa? Budak ni ada no tak dia gitu. Ubah tak payah budak ondak atas tapak lipas sore. Ambil tapak lipas poin sore. Hari masuk hari. Tu. Kesuk pasal apa? Ni sebab kejadian kita. Tahu kita mah haji tu. Mah haji ke? Kenal dah haji. Haji jatuh tu. Kita mah haji tu. Tiba-tiba kita semayang tu. Tersemayang tu nampak tolak haji. Siang. Lakoh mah. Masa mah haji mah kere tu. Pas ni main game ni dia nampak siu. Nah, Assalamualaikum. Boom. Dah gitu lah. Bangun tidur dah gitu dah. Nah, kesuk orang yang minat main game kepala tak gitu. Tak dia gitu. Ubat dia tu kat atas dapat lipas tetes orang. Tu ubat dia. Manusia Allah Taala wi akal fikir main game dia. Wi akal atas, kalau akal di punggung tahi tak apa pula. Nah, kalau dia letak akal orang kita letak di punggung. Tak apa pula fikir main game. Ni dok tak atas sok akal ni dok sini. So fikir, adakah game ni benar macam ni? Faedah kata faedah. Jawabnya tak ada faedah. Nah. Tu. Tak apalah tu. Banyak orang minat game. Kadang-kadang mati dalam tempat main game. Ada. Main banyak dah tak tidur. Mati dalam tu. Na'udzubillah. Banyak gitu. Dan yang lebih tinggi daripada yang kedua ni, yang tiga. Dan lebih tinggi atau pada yang lebih sempurna. Dan bermula ini zuhud yang lebih sempurna satu. Dan yang lebih tinggi daripada yang kedua, daripada zuhud yang kedua. Pasal apa zuhud yang ketiga lebih tinggi daripada yang kedua? Kerana yang benci akan sesuatu. Kerana orang yang benci akan sesuatu berbimbang ia orang itu dengan sesuatu. Orang benci sesuatu, maka hati dia duk bimbang, duk bergaduh dengan benda yang benci itu. Semacam dengan yang kasihkan dengan sesuatu. Semacam tu juga orang yang kasih sesuatu, begitu juga hati dia berbimbang dengan sesuatu juga. Kalau benci pun sama, kalau kasih pun sama. Orang kasih pada sesuatu, maka hati duk gobar dengan duk bimbang, dengan duk bergaduh dengan sesuatu tu. Kalau benci pun sama, kalau kasih pun sama juga. Tu. Pasal apa? Kerana ini tatkala mencela akan dunia oleh beberapa laki-laki pada sisi Rabi'atul Adawiyah. Kerana ini apa? Kerana yang benci akan sesuatu berbimbang ya dengan dia. Semacam dengan yang kasih dengan dia tu. Tatkala mencela akan dunia oleh beberapa laki-laki pada sisi Rabi'atul Adawiyah. Adalah banyak orang duk cela maki dunia di sisi Rabi'ah Adawiyah. Siapa Rabi'ah ni? Ialah wali perempuan. Masyhurlah dia ni. Wali perempuan, orang perempuan jadi waliyah. Tu. Jadi wali. Berkata ia Rabi'ah Adawiyah, bagi mereka itu, bagi beberapa laki-laki yang mencela akan dunia tu. Tu. Jika tiada cemanyo hati kamu, kalau hati kamu itu tiada kotor, tiada cemar,
Saya tiada mencela kamu akan dia akan dunia. Masya Allah. Ingat deh. Kalau hati kamu tak kotor, kamu tak mencelakan dunia. Ini mencelakan dunia dengan sebab hatimu tu kotor. Hatimu cuma. Intaha. Suklah iyo. Itu perkataan Rabi'atul Adawiyah. Hati kamu karuk tu. Boleh mu kata tu. Nah, sama kita nak maki ke orang. Kata orang tu, kata orang ni. Bukan orang tu karuk. Hati kita tu karuk. Kalau hati kita baik, kita tak tilik ke orang tu karuk. Tilik ke orang tu baiklah. Begitu juga kalau hati kita baik, kita tak celalah dunia hak yang jahat tu. Pasal dalam dunia ni ada lagi dunia yang baik-baik. Nah, tu. Dibawa kepada Siti Aisyah radhiyallahu anhuma. Anha tu bukan ahuma. Dibawa kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha 100,000 dirham. Oh, banyak ni. 100,000 dirham ni banyak. Siti Fatimah belanja dianya sekali dengan buat makan, buat kenuri hari nikah kahwin dia tu 400 dirham ni. Pani 100,000 dirham. Banyak. Maka tiada liar ya Siti Aisyah daripada 100,000 dirham. Dia ambil, bukan dia tak ambil. Tetapi membagi-bahagi ya Siti Aisyah radhiyallahu anha akan 100,000 dirham tu. Tu. Hamba bahagi semuanya, semua 100,000 dirham. Pada hari itu juga. Dia ambil pada hari itu. Hari itu juga ia bagi habis kepada semua orang. 100,000 dirham. Bukan yang tak ambil. Ni payah ni. Kita bagi ke sikit. Banyak hari kat ni. Orang kita sekarang ni panggil meko. Bukan perangai kita punya dok tu kan. Kenal tak meko? Kenal meko ni. Bahasa Malaysia panggil apa? Kereta ni, kereta skok ni. Kereta skok tu. Kereta cebok tanah tu. Tu dia. Ikutlah siapa-siapa pun. Kalau buat rancangan pitih banyak ke, hak ambil masuk kocek poket dia tu banyak, bagi ke orang tu sikit ya. Banyak orang macam tu. Tu. Banyakkan orang macam tu. Tapi Siti Aisyah ada yang ambil benda tu, dia bagi ke semua pitih yang ambil 100,000 tu, pada hari tu juga dia bagi. Tiada ada tinggal di sisinya, sisi Siti Aisyah, sesuatu sikit pun tak ada tinggal. Maka ni sama dengan cucu dia nama Syekh itu Habib Abdul Qadir As-Sakaf. Habib Abdul Qadir As-Sakaf dia tinggal di Jeddah. Tinggal di Jeddah. Nah, maka orang bagi pitih kat dia. Rasanya 5 juta. Nah, 500,000 baht. 500,000 rial Mekah. 500,000 rial Mekah. Maka dia malam tu dia bagi. Tak habis, dia bagi pula malam esok. Sampai 3 hari dia bagi habis pitih ni. Dia ambil, bukan tak ambil. Tapi dia ambil, bagi pada fakir miskin. Tu, bukan tu kita ambil, masuk dalam kata, tak zahid, tak kita ambil bagi ke orang pula. Ni panggil kata, rezeki jangan ditolak. Apabila kita ambil, jadi milik kita. Lepas tu kita bagi ke orang, pahala boleh kita. Ya tengok. Maka berkata, Khadim bagi Siti Aisyah radhiyallahu anha, bagi Siti Aisyah, jika engkau beli dengan 1 dirham akan daging yang berbuka puasa engkau atas daging tu, comel, taruh sikit, tinggal sikit buat beli daging. Tu. Nah, jika engkau beli dengan 1 dirham akan daging yang berbuka puasa engkau dengan dia berbuka puasa engkau atas daging. Comel cantiknya. Tutup ngulu.
Kata Tok Mengulu, kalau taruh 1 dirham untuk buat daging buat buka puasa. Dia puasa itu Masya Allah. Dia bagi habis pitih 1,000 dirham habis. Tak ada tinggal sikit habuk untuk diri dia. Lepas tu tiba-tiba apabila lah seorang khadim kata bagi pada Siti Aisyah, maka menjawab Siti Aisyah radhiyallahu anha, jika engkau peringatkan aku tadi, nas yang memperbuat oleh aku akan dia akan beli daging. Nah, kalau peringat, ya Syekh, ya Tok Mengulu, taruhlah 1 dirham kita buat peringat buat beli daging. Dia kata, kalau mau peringatan aku tadi, aku taruhlah untuk kamu beli daging. Mun tak ada buat peringatan apa, habis aku bagi. Ni ahli syurga sungguh ni. Ni syurga panggil sungguh. Si Aisyah, mari. Hak kita lari. Kerana pitih bagi demo tu sikit, hak dia banyak. Ning baru zahid sungguh. Tu. Zahid sungguh hak ning Masya Allah, siapa boleh lagu ni? Dunia sekarang ni siapa boleh lagu ni? Ada tangan orang pitih kat tangan bagi ke orang habis. Tak ada tinggal 1 pun. Kalau ada tu merayak di mana ada terbakar pergi cari. Tu nampak janggut panjang pun tak boleh pergi ni, panjang saja ya. Tu. Maka ini pangkat terkaya. Maka ini pangkat ni, pangkat terkaya ada. Maka ini pangkat. Pangkat terkaya, pangkat terlepas daripada makhluk ini. Terlepas dan tidak berhajat. Dan ini pangkat ni lebih sempurna daripada pangkat zuhud, daripada segala pangkat-pangkat zuhud yang 3. Ni hak sempurna sungguh. Pangkat Siti Aisyah ni ada 100,000 bagi habis, tak ada tinggal walaupun 1 sen. Habis. Pas makan ke apa buka puasa? Dia puasa. Masya Allah. Inilah oleh agama nak sapa kat kita ni. Allah lah, gerbanan orang dulu memang susah benar lah. Mari kat orang kita sekarang buat mudah-mudah dengan agama. Aku pergi masjid kalau ada jamuan. Kalau orang sembelih kambing, aku pergi lah. Kalau tak ada nasi kotak, aku tak pergilah masjid. Malam ni malam jemaah, orang baik wah dalam masjid. Ada makan nasi, ada makan daging, ada makan kambing. Aku pergilah makan nasi kerani. Itulah kita. Nampak sungguh lah dengan makanan. Tapi mereka ni dok, Masya Allah. Tu. Boleh kita ambil bau-bau ya pun tak apa dah. Tak boleh ambil semua, ambil sikit-sikit, setengah-setengah pun alhamdulillah. Tu dia. Maknanya apabila kita ada rezeki, kita suka bagi ke orang walaupun kita bagi tak habis. Ambil gak sikit-sikit, jangan kita simpan habis benda tu. Allah Ta'ala bagi rezeki kat kita. Bagi makanan, bagi pitih, maka kita gunalah pitih kita tu untuk agama Allah katik. Untuk agama Allah. Bukan tak boleh semua satu bahagian, tak apa dah. Jangannya dapat pitih simpan, tak ada langsung. Orang panggil orang ni, nak ikut Siti Aisyah. Sikit pun dia tak boleh ikut, sama telah banyak. Tu. Ini ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada isteri dia Siti Aisyah. Habis dan ketahui olehmu, wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Kita tahu tak? Tulis tak? Mana tulis tak? Mana tulis tak? Bawa baca ni. Tengah ni. Kok kita tak kena.
Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana min ulumihi wad daraini amin. Dan setengah daripada jadi nabi itu, yakni nabi sahaja bukan rasul. Nah, mereka tersebut lagi kedatangan ni orang panggil nabi sahaja bukan rasul. Siapa dia? Sayyiduna Khidir. Khadirun Khidrun. Boleh baca belaka. Pasal apa? Dia tak ada baris. Nabi Khidir, Nabi Khadir, boh gila. Hak tak boleh Nabi Khadir, tak ada tu. Mun tak jumpa Nabi Khadir, Khadir tak ada, Khidir ada. Nabi Khadir, Khidir, Khidrun. Maka Nabi Khidir ni tangan sebelah lek kanan dia tak ada tulen ni. Tulen tak ada. Dia tak mati, Nabi Khidir ni tak mati. Punya sekarang tak mati. Tak mati dia. Dia Nabi yang tak mati atas dunia ada dua. Satunya Nabi Khidir, yang kedua Nabi Ilyas. Tak mati. Khidir dengan Ilyas. Nah, dah langit dua juga. Satunya Nabi Isa dengan Nabi Idris. Atas langit dua, atas bumi dah dua. Lalu tu orang nak ambil akal-akal kayu buat ubat tu salah Nabi Ilyas. Assalamualaikum ya Nabi Allah Ilyas. Aku nak minta pohon kayu ni buat penawar bagi sakit ku sikit. Ambil Ni, ambil buat penawar. Ni, risalah dari Nabi Ilyas. Tiap-tiap kita nak ambil pohon kapal terbang, pohon tahiyyah. Nak ambil ikut, nak ambil gapo apa. Risalah kepada Nabi Ilyas. Kerana Nabi Ilyas ni petua bagi segala penawar, segala ubat di atas dunia ni. Dia tak mati lagi Nabi Ilyas. Nah, yang kedua Nabi Khidir. Nabi Khidir ni guru ilmu laduni panggil. Ni, maka dia tulen ni tak ada ni. Tulen tak ada. Kalau tu lah kita jabat salah, disunatkan ramah sikit. Jangan ramah teruk patah ke. Ni, bawa jabat salah lepas tu ramah sikit. Tu, sunat ramah kalau kenal pun tak apa Ramah sikit, jangan ramah pun tak Jabat salah. Gitu, ramah sikit. Bukan baik tu dah. Ikut jabat salah. Dia baik tu. Pergi tu jabat salah. Nah, kalau orang tak kenal, kita jabat salah dia ramah sikit. Kalau pas orang tua itu tak kenal begitu gini, tulen tak ada ni. Tulen ya. Kane tulen tak ada. Jadi Nabi Khidir tulen tak ada. Lepas tu dia suka pakai kain serbai cat hijau. Dia pakai kain serbai cat hijau. Dia minat pakai cat hijau serupa dengan Rasulullah. Rasulullah pun minat cat hijau. Cat hijau dia minat, cat merah dia tak suka. Merah apa? Merah menahai tu. Merah darah hikir tak apa. Itulah merah menahai. Merah darah hikir tak apa. Merah menahai tu tak sih. Hingga makruh pakai merah. Apa serba merah tu. Serba merah dia pakai pergi perang. Kita pakai pergi maya. Pemekah je. Kalau pakai serba merah tu, habis. Kalau Mekah. Kalau Yamin tu, Yamin dah sore. Orang tunggu pintu. Tunggu pintu pondok. Tunggu pintu gerbang dah. Tunggu itu. Lepas itu je pun dia pakai serba merah. Orang panggil Haris Wahbi. Kat Haris Wahbi perak dia. Murih dia. Hoi, aku bukan Wahbi tu. Mu pakai apa merah? Aku minat merah je dah. Bawa lepas tu tak pakai. Kan skop merah. Dia pakai kain putih lah. Buat ni, buat Malaysia, Indonesia. Haris Wahbi je dah. Hoish. Mengatakan dia kata aku. Aku bukan Wahbi je dah. Bukan tunggu pintu. Ni. Katakan dia. Mu pakai hak merah pun. Merah Wahbi pakai dah. Ni, dia bakar tudung dia. Kita tak tahu dia panggil. Kena panggil Wahbi dia. Dia bakar hak merah dulu. Tapi lalu ni pun lekat gitu. Lekat Haris Wahbi. Haris ni orang jaga pintu. Jam. Dia jaga pintu je banyak orang. Hari ni hari yang Wahbi ni. Dia lekat dah. Ngeceh lalu dah. Hari ni hari yang Wahbi. Hari ni payah ubik sikit. Yang Wahbi ni kau lu. Nak ubik payah. Tu. Lepas tu, kena karung ke. Buat mana? Ubik ke. Minta start baik lagi kita beli dengan Pepsi, beli dengan air apa itu ni kelek-kelek tu. Hadiah hadiah bagi dia. Jadi saya isap dia baik tak ayah. Liar gak ni.
Aduh, Pak Thailand ni dia. Dia buat lana dia tubik Yang tubik ada kena sign nama baju kok tu ni. Dah ayah tubik pun kena buat liar sikit lah. Bukan kita tubik lama lah tubik. Boleh makan nasi kat luar tu kan. Ada kedai luar pondok ya ada. Ada kedai ada apa tu makan masuk makan. Wis tengah je lah. Lah kita malas nak pergi minta lah. Pergi minta nak masuk baris tak apa. Minta ya wi, malas nak pergi. Masuk baris malas. Tubik minum air tu kan. Apa pergi. Beli bagai, beli air, beli tepung kelik. Bawa kelik. Hei, hadiah. Tak itu. Ya apa tak meru. Tu. Boy sak tu tubik. Hei. Jadi beli tubik semua ah. Ni tak bawa kelik pun langsung apa gitu tubik saja. Suka dia itu. Dia. Tapi ada orang jaga. Deh, bukan tubik ada orang jaga. Yang jaga yang tubik syahadah, tubik sijil belakang tu. Kalau kita tubik acak, tubik ni surat syahadah kita kata orang ni duk tubik yang ni kita gah be. Ya ada pula tu peksa bagi kita peksa akhlak, peksa tasawuf ya ada tubik. Orang itulah tu tubik be. Kita tahu lah akhir tengok. Oh berat ku Kau duk pergi tak berat Ya ada tengok. Supaya kita duk mula masjid duk. Kalau tak semaya tak apa tak kata gapo. Dia tak kata gapo. Pergi peksa akhlak, peksa tasawuf ni kita jatuh. Kita jatuh ke peksa tu. Peksa tasawuf, peksa akhlak jatuh. Kenapa apa? Kerana tak ada semaya sunat. Kedau. Wirid pun tak, sunat pun tak, kedau. Kerana demo, ya ada wirid tengok di belakang. Dia tak suka tu. Kata akhir tahun ni bagi. Dia bagi CJ kita. Dia tengok. Oh, jatuh kuih tasawuf. Tasawuf jatuh. Pasal apa? Pasal dia tak maya, tak gapo keduk, tak zikir, tak apa. Kalau buat sini jatuh dah kat buat mulut asal. Tak apa. Masya-Allah dia peksa macam tu. Dia peksa buat, bukan peksa turut tulis di kertas dak. Kalau tasawuf lah peksa buat. Dia kenal Nabi Khidir alaihi salam. Dan Khalid bin Sinan, ini pun Nabi juga. Dan Hanzalah bin Safwan, ini pun Nabi juga. Nabi sahaja, bukannya Rasul. Dan semuanya yang tersebut itu dan semuanya, apa semuanya yang tersebut itu apabila disebut akan dia, ia tahu dan mengaku dalam hati dengan sungguh jadi Nabi. Dan semuanya yang tersebut itu apa? Yakni Sayyidina Khidir dan Khalid bin Sinan dan Hanzalah bin Safwan, apabila disebut akan dia, akan semua yang tersebut, saya ia seorang tahu dan mengaku ia seorang di dalam hati seorang. Mengaku dengan sungguh jadi Nabi. Orang kata, Nabi Khidir Nabi ke? Dia jawab kata Nabi. Khalid pun Nabi. Hanzalah pun Nabi. Dia jawab gitu. Kalau jawab tak tahu tu, dosa kita. Ni. Dan tiada wajib atas mukallaf menghafal akan dia. Tahu tak wajib hafal. Tu dia. Dan tiada wajib atas mukallaf menghafal akan dia. Tetapi jika ia mukallaf hafal juga, maka iaitu lebih baik daripadanya. Daripada tiada hafal. Kalau hafal tu comel. Tu. Kalau gitu hak semua tadi kita kena ambil atas tu semua tadi kita ambil tu. Ambil atas tu. Asal ambil bawah ni, sini sikit dakwah ni. Tu. Dan semuanya yang tersebut itu apa? Daripada beberapa banyak rasul-rasul dan nabi-nabi alaihi salam. Bukan. Dan semuanya tersebut itu tu 25 nabi. 25 nabi. Hak tu. Tu dia. Apabila disebutkan dia, ia seorang tahu dan mengaku ia dalam hatinya dengan sungguh jadi nabi. Semua 25 nabi tu. Dan tidak wajib tak mukallaf menghafalkan dia ke semua tersebut tu daripada 25 nabi.
25 Nabi semua tak wajib hafal kali, tapi wajib kena tahu. Apabila orang tanya kata hak ni Nabi ke tak weh, kita boleh jawab kata Nabi. Supaya tanya nak bola tu, boleh tanya boleh yang ni tim apa ni? Tim Messi kata. Boleh hoyak ni Messi. Hak ni tim Kadir, boleh hoyak Kadir. Ni mau tanya so tak boleh hoyak, dua tak boleh hoyak, dosa kita ni. Boleh hoyak apa hoyak nak muai nak bola tu. Nak muai nak bola ingat habis lagi. Tapi nama Nabi tak tahu. Tu. Dia dah suruh apa, tak wajib apa, tapi wajib kena tahu. Pelik weh. Lepas tu, faham apa boleh tak? Dia kata pula. Lepas tu, tetapi jika ia mukallaf hafal juga 25 orang tadi, maka iaitu hafal lebih baik daripada mukallaf, daripada tiada hafal. Daripada tidak hafal tu dah. Hafal lebih baik pada tak hafal. Kerana hafal tu mari ingat, dan tak hafal mari tak ingat. Dan setengah daripadanya wajib i'tiqad bahawa jadi Nabi itu daripada semata-mata kerana Allah, tak dapat bagi siapa-siapa berusaha walau dengan sekuat-kuat usaha sekalipun. Wajib nak i'tiqad tu. Nak jadi Nabi bukan usaha, ini pemberian Allah. Sampai ini kata tiap-tiap Nabi itu wali, tiap-tiap wali tak dikatakan Nabi. Semua Nabi wali lah kau. Tapi wali tak dikatakan Nabi. Tu. Nabi bukan bahasa usaha, ini pemberian pada Allah. Ada pun wali boleh usaha, mengatik banyak cikgu mengatik boleh 12,000, tak boleh menaya naik atas langit tu. Nak naya turun jatuh belak weh. Tah kau hati dah. Moga mengatik nak menaya. Ada pun mengatik nak menaya. Sebut lagi tak ada. Dia mengatik dia nak cahaya. Mengatik sungguh. Mengatik, maka Allah Taala tak cahaya mari sungguh. Mari langit dia tak apa dia mengatik suara dia. Cahaya bung turun langit. Tup tak apa dia. Ya tu hati moda zikirku ngatikku. Zikir ni hati mudah dia kata. Lalu tu dia pergi pak cahaya tu. Bawa pergi pak cahaya akik dia naik, akak naik. Dia pun boleh naik aku ni, hujur boleh naik. Naik sampai setengah dia rebah terus top. Hati. Ada lagi tak cerita. Kenapa apa? Karena ketika dia berzikir, dia mengatik tu dia nak pada cahaya. Maka cahaya boleh kepanggil cahaya apa? Cahaya syaitan, bukan cahaya Allah Ta'ala widak ni. Moga kita mengatik nak keramat, boleh keramat ke? Hak kita nak mengatik kerana Allah, zikir kerana Allah, nak begitu. Tu. Macam tu, Nabi boleh usaha. Itu tak boleh usaha. Ada pun wali boleh usaha. Usaha mengatik dia banyak boleh jadi wali. Tapi kalau Nabi tak boleh. Nabi pun nak mengatik dia banyak sampai 100,000 sehari, tak boleh jadi Nabi. Tapi jadi wali boleh. Supaya Habib Ali Al-Habsyi apa pergi timur kodok Yami timur zikir lah. Ada banyak ni 100,000 lah sehari. 4 kara je weh. Pas kodok timur tu hati kodok kata dah timur saja boleh hama tak kena kecek dah. 4 kara, sosok kara tu 25,000 sehari. Mengatik hak Habib Ali Al-Habsyi. Rasa tu suara dia sedap tak ke mana suara dia, kisah dia. Kalau dia baca Quran Arab Badui berdecak sedap dah. Ada suara dia sedap. Ia di tikmil tawah. Arab Badui dengar baca Quran ni berdecak sedap dengar. Tapi dia wali ada rezeki kedok Yamin itu boleh pergi ziarah kubur dia, makam dia. Selalu nak pergi ada hari ni buka, hari ni katuk. Lepas tu kita nak kelik. Nak kelik buat ke mana ni? Kalau tak pergi gini, tak boleh pergi dah tu. Bila tahu boleh pergi? Masa luar hari ni ya. Pergi tanya Habib Ahmad. Tanya Habib. Buka dah gini. Habib tak katuk sini ya dah. Tapi mari dah pergi tengok dah. Habib kereta je. Sekarang kita bawa tu. Sekarang tu jadi orang bawa kereta je, driver je. Mek kereta Habib.
Oh jadi nak kata baik bong gi. Gi siapa itu takdir Allah Ta'ala-nya buka. Ha, ya tu buka. Habis kita kata buka. Ha, dia duduk di masjid makam je. Masuk mai sunat, masuk pergi duduk ziarah dia. Moga kita duk cerita lama dah. Kena mari kau tu nak masuk ke tak boleh. Orang ratus-ratus ribu mari. Nak masuk tak boleh. Orang penuh. Bah nak pergi hari tegi tu pun habis kata katuk gini dah. Tapi mau mari dah. Ya Ramli mari dah pergi dah, mari dah. Insya-Allah mudah ya buka. Ni kita betul ke hati dia. Dia buka. Ha kata tu ketemu jadi benda aku dah berapa kali dah katuk dah. Ha masuk pergi. Ha Habib Ali Al-Habsyi. Ha suara dia sedap. Tiap-tiap minggu pergi pergi Madinah. Pergi sapu-sapuh kubur Nabi. Tiap-tiap minggu pergi. Gilah mana? Kapal pun tak ada, kereta pun tak ada. Tapi tiap-tiap minggu. Ha, dia mau tahu kata dia pergi lepas dia mati. Ha, orang duduk di Madinah tu, you tengok lama tak ada mari, boleh orang Yamin pergi di Madinah. Maka orang di Madinah tu tengok, dia kata orang meh-meh mung ni duk mari nyapu tiap-tiap hari Jumaat tu. Mari nyapu pagi Jumaat hari. Tak mari nyapu. Lepas tu lama tak ada pok yang ni, sebulan lebih tak apa yang ni. Jawab, oh, banyak tu orang lagu mana? Jawab jak rupa lagu tu. Oh, ya tu ya dah. Oh tu, bahan ada hari. Ama, oh dia mati lah. Padahal Madinah dengan Yamin jauh. Tu lep pagi dia pergi situ. Maak dah klik mai rumah. Ha, ada orang wali. Allah Taala lipat bombing bagi dia. Maka benda kamat-kamat banyak. Kamat-kamat ni banyak di Yamin banyak. Kalau kita hati tak molek je ni, bergagas ki, dia ada satu kubur tu. Satu kubur tu. Satu kubur je koci. Besar bu koci, besar ni boleh. Ni. Kotor kan no kubur ni koci besar tu lalu ni. Loh, halo kita masuk dah. Aku tanya, gini je koci besar ni. Bahaya royak. Oh, yang koci besar ada sahabat-sahabat dia. Iaitu budak Indo masuk melawat. Masuk Encik Yasin. Kubur dia. Itu je buka lah. Kau je buka masuk melawat. Masuk duk ziarah kubur dia baca Yasin. Tengah-tengah nak baca Yasin, tuai kubur main duduk sekali. Selak je tu. Tuai kubur nak dengar nak baca Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Quranil Hakim. Ni, lek kubur tu baik nak duduk sekali. Roh dia kaji tak tahu lah tu. Tak sekali. Tuai tengok, terkejut tu jadi merah. Budak Indonesia. Lepas tu je koci itu, nak koci besar ni boleh. Mau duduk di situ. Oh, lalu tu dia buka kubur tu, dia nak ziarah setahun sekali. Dia pergi ramah-ramah. Dia tak wui ziarah sama sore tak wui. Belum pada tu, kalau Allah tangi nak jamu satu nisai je, tangi Allah tu baik jabat talai dengan kita. Nak kita lopak boh. Ni. Lalu tu dia koci besar tu itu. Besar. Dia buka setahun kali kubur tu. Masya Allah. Dalam tu kubur tu, dia panggil kita ada orang nunggu. Ada yam, ada haris. Kubur kita ikut dia nak masuk. 24 jam ikut nak masuk kubur kita. Sudah, dia ada haris, ada yam. Ada yam duk tunggu. Ni, duk tunggu kubur. Lep malam main katut tak masuk. Siang hari dah masuk. Hari ni hari Tina, hari ni hari Jatah. Orang masuk dah semua. Pasal apa? Kubur tu dia banyak titik-titik Rasulullah aja. Orang wali-wali aja situ. Lepas sahabat Nabi. Tu weh. Nah, banyak kitab kita nak mengaji ni di sini ni. Kitab-kitab pondok, pengarang dia pada Yamin. Pengarang. Muallif, musannif dia daripada Yaman. Kita duduk sini ya duk baca ulama tak kenal, ulama mana tak kenal. Pasal lepas kita nak asal usul, nak boleh kenal agama daripada orang Yaman. Tu Syekh Safiyuddin Al-Yamani kubur di Bandar. Tu. Orang waris Islam kita pun orang Yaman juga. Nama Muhammad Said Al-Basisa duduk di Bandar tu. Itu orang agama kita ni. Gitu sabit kita bermazhab Syafi'i. Lepas tu kita nak ikut jalan ni, ikut Yamin, ikut ni, pakai kain sarung. Orang Yamin kan sarung. Kan sarung piyah baju pun kita ni. Pun kita ni. Bukan duk beragai pasal kain kita pun mehak dia juga. Adalah lebih kurang kisah dia. Sabit dia kata lah kitab ni masuk dalam perkara hak dia wajib iktikad juga tu. Bahawa jadi Nabi ni daripada semata-mata kerana Allah.
semata-mata kerana Allah jadi Nabi. Tak dapat bagi siapa-siapa berusaha walau dengan sekuat-kuat usaha sekalipun. Tak boleh je nak usaha. Lah hana sekalipun nak minta Allah Ta'ala doa jadi Nabi tak boleh. Deh, maka Nabi sekarang ni tak ada dah. Bahkan ada Nabi Khidir tu. Tu. Kalau boleh jumpa Nabi Khidir, wajib alaih orang tu. Hak jumpa sini itu kisah dia almarhum Ayah Su, mohon situ. Juga ngajar purung. Pas lagi lewat, orang lagi lewat tak benda ni, pergi kat benda belakang. Tului batah tak buka batah sini. Pergi kat benda. Bawa sampai kat benda ada, ayah kena. Ni ngajar purung. Pergi hamba nak muat. Kau tu mutu tak ada lagi, tapi tak payah naik mutu dah. Dah naik mutu. Dia dah tambung naik orang mutu. Turun di purung, ngajar purung. Je tu baik lewat kita pergi mengajar. Pergi mengajar tu baik lambat. Ini kisah dulu. Habis tu almarhum Ayah Sunnah ilmu tak tahu mari mana. Ilmu, banyak ilmu. Kadang-kadang kita duduk saya, dia tak ada orang mari royak tu. Dia duduk mengajar, baru tu lekat masalah, ada royak di sana. Baru lekat masalah, dia royak. Baru habis ni, dia pula royak. Habis yang mengajar ikut ilmu kapal boleh belakang. Kisah je kalau klik Mekah dah. Dia jumpa Nabi Khidir, dia bibik kita nak pergi pun mengajar. Apa masa lewat, jauh gaduh-gaduh, mari muat mutu. Mutu tak ada dia kata. Dia ada mutu besar tapi bukan mutu besar. Dia boleh dapat yang jalan tu. Terus siapa purung. Dia pergi ngajar purung. Tu kisah ke dulu Orang ni tak ada dah, tak rasa dia dengar sampai situ. Duk dengar lapis katung. Dah kombong lebih tu. Ni, kai warak lebih tu. Ni, tu kakak-kakak tak ada dah kibuk. Tak gitu ke? Tak ada segemar langsung. Orang sampai tu suruh dengar cerita-cerita wali, cerita-cerita orang soleh, pasal gemar kita nak ikut mereka. Tu. Tak ada rasa dengar. Dengar lakau. Ni, lakau kata apa Wah, apa cari dulu. Baik tu jadi malah gitu. Tu. Orang dengar cerita Pak Ni, tak siapa kara cerita. Tak apalah tu. Dah wajib i'tiqad pula. Wallahualam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rasulna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah, subhanakallahumma